أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. آمين رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Pertama sekali satu bukhur. Takut kawan tertanya apa ada asap pun. Asal bukhur, wangi dengan negara tak dipakai. Dia bagus untuk akal, untuk pikiran, dia ada aroma dia, dari segi sains. Dan siwak, selain daripada disunatkan ketika sembahyang, disunatkan juga siwak ketika nak membaca kitab, membaca Al-Quran, disunatkan. Yang mana kita sudah sampai قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فالعبادات الشرعية كالطهارة والصلاة والصوم وغيرها يجب أن تعلمها بأحكامها وشرائطها حتى تقيمها. Maka di dalam ibadah-ibadah syar'iyah itu seperti bersuci, sembahyang, puasa dan selain daripadanya, yajibu an ta'lamah. Maka wajib kepada kamu untuk mengetahuinya biahkamiha, mengetahuinya bagaimana dengan hukum-hukumnya, dengan syarat-syaratnya, sehinggalah kamu dapat mendirikannya. Farubbama anta muqimun ala syai'in sinina wa azmana. Kemungkinan ada antara kamu yang mendirikan ibadah-ibadah ini bertahun-tahun, wa azmana, zaman-zaman, mimma yufsidu alaika taharataka wa salawatika. Bahkan benda itu dah buat bertahun-tahun dan berzaman-zaman, tapi ianya merosakkan beribadah yang kamu buat itu dalam keadaan rosaknya penyucian kamu dan salawat kamu. Wa yukhrijuhuma an kaunihima waqi'atain, dan mengeluarkan kedua-duanya itu daripada mengikut sunnah Nabi SAW, wa anta la tash'uru bidzalik. Apa yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah, ramai di antara kita yang dah beribadat berzaman-zaman, bertahun-tahun, tapi disebabkan tiada ilmu, tiada mempelajarinya dengan hukum-hukumnya dan syaratnya, dan tidak menggabungkan antara ilmu syariat itu dan ilmu batin, maka ramai di antara kita yang mana melakukan benda itu rupa-rupanya berlawanan dengan sunnah Nabi SAW, yang mana berlawanan dengan kaedah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, dan ianya tidak diterima Allah dan kamu tidak merasakannya. La tashkuru dzalik. Ini ramai, Imam Ghazali kata ramai yang demikian. Wa rubbama ya'taridu laka mushkilun wa la tajidu man tas'aluhu min 'an dzalik wa anta ma ta'allamtahu. Dan kemungkinan juga dalam ibadah-ibadah kita tu ada masalah berlaku, maka kamu tidak jumpa orang yang kamu nak tanya soalan. Disebabkan kamu tidak pergi menuntut ilmu, maka kamu tak tahu siapa kamu nak tanya. Ataupun yang paling parah sekali, iaitu kita melakukan ibadat dan salah, dan kamu tak tahu itu salah sebab kamu tidak mempelajari. Maka kamu sentiasa salah sampailah kamu menghembuskan nafas kamu yang terakhir. Ini yang jadi masalah besar. Kerana itu kita takut apabila kita berdebat dengan Allah. Banyak hadis-hadis Nabi SAW, apabila kita berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, maka apabila didatangkan, ditanyakan kepada kita bagaimana sembahyang dan sebagainya, maka kita katakan kita sudah sembahyang, kita sudah membayar zakat, kita sudah berpuasa. Tiba-tiba Allah kata tiada satu pun yang sampai kepadaku dan tiada satu pun kau lakukan, sedangkan kita lakukan, tapi kita tidak lakukan mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jadi bermasalah. Ya. ثم مدار هذا الشأن أيضا على العبادات الباطنة التي هي مساعي القلب. Maka pusingan هذا الشأن أيضا على العبادات الباطنة
Yang mana ibadat-ibadat batin pula diperbahaskan di sini. Yang mana syariat tadi disebutkan sedikit. Dan kemudiannya disebut pula berkenaan dengan ibadat-ibadat batin. Allati hiya masa'il qalb. Yang mana itulah yang berkaitan dengan hati, yajibu an ta'lama. Maka wajib juga kamu tahu. Ini wajib, maknanya bila tak tahu berdosa. Tuan-tuan perasan tak kita di akhir zaman ni, ramai yang berdosa. Ini bukan dosa tak termasuk lagi dosa buat maksud, tapi dosa sebab kita tak ada usaha mempelajari sesuatu yang Allah wajibkan kita belajar. Maknanya tak usaha langsung. Kalau ada usaha paling kurang seminggu sekali, itu ada usaha. Ini kita tak buat. Jadi kita berdosa yang mana dosa kita itu kita tak tahu. Rupanya datang daripada perkara meninggalkan sesuatu yang wajib, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Karena itu Imam Ghazali dia kata, wajib kamu mengetahui anta'lamah, daripada perkara-perkara hati, iaitu kewajipan-kewajipan yang kita kena pelajari untuk membersihkan hati kita, untuk menjadikan hati kita ini bila kita ibadah maka kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah terima ibadah. Apa dia di antaranya? Minat tawakkul. Kita bahasa Melayu kita sebut tawakal. Tapi dalam bahasa Arab dia yang betul tawakkul. Minat tawakkul, iaitu dengan berserah kepada Allah. Wa tafwid, iaitu menyerahkan segala-galanya pada Allah. Wa tafwid, dan bersandar kepada Allah. Kadang-kadang tu kita ada satu ayat dalam Quran yang kita digalakkan baca. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, maksudnya yaitu aku sandarkan segala urusan aku kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat hamba-hamba. Biasakan benda tu. Setelah kita usaha, setelah kita buat macam-macam, ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Setiap kali lepas main, ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Nah, wa ridha, dan ridha, wa sabr, dan sabar, wa taubat, dan taubat, wal ikhlas, itu semua wajib. Wal ikhlas, dan keikhlasan, wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu banyak lagi mimma sayati, yang mana akan datang zikru, sebutannya dan perbahasannya insya-Allah. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya akan sampai tak, wa yajib an ta'lama manahiha allati hiya adad hadhihi al-umur, dan wajib juga wa yajib an ta'lama manahiha, dan wajib juga kamu belajar tentang penghalang-penghalang kepada nak dapat sifat-sifat tawakal, sifat-sifat tafwid, yang mana hiya afdadu hadhihi al-umur, yang mana merupakan lawan kepada perkara-perkara seperti tawakal tadi, tafwid tadi, kasukhti wal amali wal riya'i, seperti sukh, iaitu marah yang disertakan benci. Sukh tu ni marah disertakan benci. Dia ada marah kerana Allah, tapi ni marah sekali benci. Kasukhti wal amal, ataupun bercita-cita. Ustaz tak boleh bercita-cita. Tak, ni bercita-cita aja. Tak ada usaha. Taklah. Cita-cita yang terlalu panjang orang panggil angan-angan. Wal amal, sebab apa orang bila panjang angan-angan pada dunia ni menyebabkan dia payah nak ibadah. Sebab apa? Bila dia dapat angan-angan dia, aku nak bajet, aku setahun aku dapat 100,000. 2 tahun 200,000. Maka dia akan sibukkan diri dia nak capai angan-angan dia tu sehingga lari dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau angan-angan dia untuk jumpa Allah, itu bagus. Angan-angan dia untuk beribadat, itu bagus. Ini jangan silap. Kan ada apa tu? Cita-citaku Islam cemerlang. Cita-citaku Islam cemerlang. Kita apa? Kasukhti wal amali wal riya, dan sifat riya, wal kibr, sifat takabbur, litajtaniba dzalik. Tujuan kita belajar benda itu semua untuk kita menjauhkan diri kita daripada perkara tersebut.
Dan saya sebutkan dulu apa yang perlu dipelajari daripada ilmu-ilmu hati, iaitu ilmu tasawuf yang wajib dipelajari. Iaitu yang pertama apa dia? Kena kenal maksiat hati apa dia. Yang kedua pula apa dia? Iaitu bagaimana nak menghalang maksiat hati itu masuk dalam diri kita. Kemudiannya yang ketiga apa dia? Iaitu bagaimana nak mengeluarkan pula maksiat itu daripada hati kita. Tolak. Wa nasallahu ta'ala, dia kata fa inna hadhihi al-fara'id, dan perkara-perkara yang fardu ni daripada ilmu hati ni, yang daripada tawakal tadi, ikhlas tadi, apa-apa semua tu, wa nasallahu ta'ala 'ala al-amri biha wan nahyi an adadiha fi kitabil aziz. Allah sebut dalam Quran dan Allah sebut daripada lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil dia yang mana Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni. Sungguh-sungguh. Antaranya tuan-tuan rahmati Allah, kerana itu di dalam kitab Al-Mau'izah Al-Hasanah, yang mana disebut bahawa di dalam itu memberitahu bahawa seseorang sekiranya nak berjalan di muka bumi Allah, nak menjadi seorang yang sentiasa berpesan kepada kebaikan, menghalang daripada kemungkaran, kena ada apa pada diri dia. Dia kena ada apa pada diri dia, baru dia tu boleh berdakwah di luar sana. Baru dia tu boleh menjadi seorang Muslim yang berguna. Sebab apabila dia keluar, orang dapat manfaat daripada dia. Manfaat yang membawa dia kepada Allah SWT. Apa dia? Yang pertama sekali, sidqul iman. Yang pertama sekali, sidqul iman, iaitu iman yang benar. Jadi bila sebut iman yang benar, kita ni dalam pengajian kita, dia ada orang panggil mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Dalam kaedah-kaedah syarak, dia ada mafhum muwafaqah, dia ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah iaitu apa? Bila kita sebut satu kalimah, dia punya fahaman yang bersetujuan dengannya. Dan ada satu lagi mafhum mukhalafah, iaitu bila kita sebut satu ayat, maka apakah yang berlawanan dengannya. Jadi bila disebut sidqul iman, iaitu kebenaran iman, hati yang benar, iman yang benar, maka di situ ada iman yang palsu. Ini orang panggil mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, maka ada orang beriman iman yang benar dan ada orang beriman iman yang palsu. Apa maksud iman yang palsu? Nampak beriman, tapi dia dengan Allah tidak. Allah yang tahu dalam hati dia. Itu yang dalam satu hadis Nabi SAW, yang mana orang yang mana telah banyak amalan dia, lepas malaikat hafazah bawa dia punya amalan yang bersinar-sinar sampai langit pertama lepas, sampai langit kedua lepas, sampai langit ketiga lepas, sampai langit keempat lepas, sampai langit ketujuh lepas semua. Dan malaikat memuji-muji amalan orang ini yang cukup bersinar-sinar. Sehinggalah dibawa, di dalam hadis itu dikatakan amalan hamba ini selepas langit yang ketujuh dibawa seperti orang ramai membawa rombongan pengantin perempuan kepada suami dia. Nak kata malaikat berbondong-bondong iring amalan ni, nak tunjuk pada Allah ni hamba dia beribadat cukup hebat. Sampai pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, wahai para malaikatku, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang aku tahu. Campakkan amalan ini kepada hamba-Ku, kerana dia melakukan bukan kerana itu. Dah sampai depan Allah, malaikat pun tak perasan, tak tahu. Jadi bagaimana tuan-tuan rahmatullah? Kerana itu kita kena sentiasa minta Allah SWT bertaubat pada Allah. Kerana itu dalam bab taubat, nanti bila kita masuk taubat ni, kita dosa ke, perasan ke tidak kita berdosa ke, ataupun kita perasan kita berdosa atau tak perasan. Biasakan mulut tu, kalau tak cakap apa-apa, istighfar. Kita tak tahu. Biar kita mati dalam keadaan stop. Mana mudah-mudahan Allah ampunkan. So kita tak tahu. Kita ni kurang ilmu. Hatta saya sendiri, hatta syekh-syekh, ulama-ulama besar, lidah tak lekang daripada stop. Walaupun kita tengok dia orang yang Masya Allah, ni apatah lagi kita, yang kita pun tak tahu lagi, ya? Maka disebut apa dia yang pertama tadi, sidqul iman, benar iman dia, macam Abu Bakar As-Siddiq, yang mana benar ni maksud apa? Dia benarkan semua yang didatangkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan dia bila benarkan, dan dia merasa gembira dengan apa yang dia benarkan. Ada orang dia benarkan juga,
kata, iyalah betul, saya benarkan Islam tu kata macam ni. Tak apalah, kita terima lah. Tapi dia benarkan dalam keadaan hati tak rasa gembira. Dia benarkan Islam itu dalam keadaan hati tak rasa gembira, maka masih juga tidak sempurna. Tidak sempurna. Maka kita berhati-hati. Sidqul iman. Yang keduanya apa? At-tamassuk bil Quran wa sunnah. At-tamassuk At-tamassuk bil ilmi. Bil ilmi wal Quran wa sunnah, iaitu berpegang teguh kepada ilmu yang tersandar daripada Al-Quran dan sunnah. Macam saya sebut dulu, maksud bersandar kepada Quran dan sunnah iaitu ilmu-ilmu yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Kadang-kadang ada sesuatu di dalam Quran, ada sesuatu dalam sunnah yang mana ianya tidak berapa jelas, maka disandarkan pula kepada fahaman para ulama berijma' dan sebagainya. Dalil dia apa? Kan masa yang dihantarkan ke Yaman siapa? Jadi gubernur di Yaman, Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal apabila dihantar ke Yaman, maka Nabi tanya Muaz, wahai Muaz, engkau nak pergi menjadi gubernur di Yaman. Sekiranya engkau berlaku masalah pada engkau, di manakah kau rujuk? Sebagai seorang pemimpin, apabila engkau pergi Yaman nanti, apabila berlaku masalah pada engkau, ke mana kau rujuk? Maka Muaz jawab apa? Aku akan merujuk kepada Al-Quran. Tiba-tiba Nabi kata, sekiranya tiada di dalam Al-Quran, di manakah kau rujuk? Bukan maksudnya tak ada dalam Quran tu, maksudnya tak ada langsung, maknanya tidak jelas tafsiran. Maka dia kata, aku akan merujuk kepada hadis Nabi SAW. Bagaimana kalau sekiranya tiada di dalam hadis Nabi kata, sekiranya kau tak dapat penjelasan daripada hadis Nabi, maka disebut apa? Muaz bin Jabal dia kata, ajtahid ra'i wala al. Apa dia kata? Ajtahid ra'i wala al. Aku akan berijtihad mengikut pendapatku yang disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, wala alu, dan aku takkan melampaui batas. Apa dia? Nampak? Nak kata ini kaedah. Ini kaedah dalam kita mempelajari ilmu Allah SWT, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita ni tuan-tuan rahmati Allah, Al-Quran pun kita tak faham semua. Jadi kita kena baca dan fahamkan, dan semuanya ada di situ, dan memang ada tafsirannya pada hadis Nabi SAW. Dan sekiranya tiada di dalam hadis Nabi SAW, maka kita ijtihad. Bila dia kata apa? Aku akan berijtihad dan aku tidak akan melampaui batas. Maka macam mana maksud melampaui batas? Itulah yang timbulnya ijma' ulama. Kemudiannya timbulnya qiyas. Dan qiyas yang sangat dipakai iaitu qiyas jadi. Iaitu qiyas yang kuat yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu prosedur. At-tamassuk bil ilm. Pegang sungguh. Maknanya mana-mana kita pergi, ilmu aku yang belajar macam mana dia sendiri. Kita pergi keluar daripada rumah berdasarkan ilmu. Aku bila keluar daripada rumah, apakah ada adab yang perlu aku jaga untuk mendapat keberkatan dan persetujuan daripada Allah? Aku keluar rumah nak cari rezeki. Ya Allah, bagaimana aku nak dapat rezeki yang murah? Dan bagaimana aku nak dapat pula rezeki itu diberkati oleh Allah? Ada cara dia dalam Islam. Maka tidak boleh buat benda-benda haram. Maka di situ kena tahu ada benda yang haram, ada benda yang halal. Kan dah jelas semua itu. Disebut di dalam Al-Quran. Memang betul di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Memang ada yang tak berapa jelas. Contohnya Nabi Allah SWT kata apa? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Benda halal jelas. Dah ada dalil dia qat'i. Orang panggil hukum qat'i dalam Quran. Wa innal harama bayyin. Dan benda yang haram pun jelas. Ada semua di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian Nabi kata, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Dan di antara halal dan haram itu bukan halal. Halal dan haram itu ada di tengah-tengahnya apa dia? Umurun mushtabihat. Ada benda yang samar-samar. Nampak? Ada benda yang samar-samar.
Tiba-tiba Nabi kata, "Habis Ustaz, macam mana nak buat pada benda yang samar-samar ni Ustaz?" Maknanya benda yang tak pasti, benda syubhat. Tak pasti sama ada dia itu halal atau haram. Kerana apa? Kerana mungkin di situ ada dalil yang bertembung di antara satu sama lain. Ataupun yang kedua, sebab tiada dalil. Maka benda tu sama-sama. Boleh buat ke tak boleh buat? Boleh makan ke tak boleh makan? Maka macam mana pendapat Rasulullah SAW, pendapat Allah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kita, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Sesiapa yang menjauhi benda-benda yang samar ini, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan maruahnya. Macam mana dia selamatkan agama dengan maruahnya? Sebab benda tu kalau dia lakukan, mungkin akan menimbulkan fitnah pada agama dia. Orang non-Muslim tengok, jadi akan merosakkan agama. Sebab orang Muslim kata, ini macam lebih kurang kita je. Nampak kemungkinan. Ataupun menjatuhkan maruah kita. Contohnya benda yang samar-samar macam saya sebut dulu. Kita kahwin. Lepas tu kahwin tanpa kita mengiklankan kahwin kita. Kita tak iklankan kahwin kita. Lepas tu kita jalan-jalan, orang tengok, samar benda tu. Orang ni belum kahwin lagi, masuk duduk bulu kili dengan perempuan. Nampak? Tak boleh. Dia Islam tak suka benda macam tu. Kita kena beritahu. Itu pasal payahlah. Kerana tu buat kenduri. Kalau tak buat kenduri, habis semua orang jumpa. Ni bini. Assalamualaikum. Ni bini saya. Assalamualaikum. Ni Kasia. Ni bini saya. Habis sampai bila nak cerita kat orang ni bini? Nampak? Tapi maknanya Nabi buat begitu pada sahabat-sahabat. Sebab apa? Kadang-kadang mungkin ada sahabat yang tidak tahu Nabi nak tolak daripada samaran dan nak tutup lubang fitnah. Itu dia. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang lain ada. Macam contohnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berpegang pada hadis itu, mengatakan bahawa benda syubhat ini benda yang ianya halal. Mengatakan bahawa ianya tidak jatuh pada maqam haram. Berdasarkan satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkata, ada sesuatu yang aku di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku mengharamkan sesuatu perkara. Inna haramtu, Allah SWT mengharamkan satu perkara, fala tudayyi'uha, maka janganlah kamu menghilangkannya. Dan Allah hadda hudud, dan Allah meletakkan batas-batas dalam perjalanan hidup kita kat muka bumi ini. Janganlah kamu leka dan tidak mengamalkannya. Kemudian tiba-tiba Allah kata wasakata an asya, dan ada benda yang Allah diam, Allah tak beritahu hukumnya. Wasakata an asya, Allah tak beritahu hukum dia ni halal ke haram ke. Wasakata an asya rahmatan lakum, itu adalah tujuannya adalah rahmat kepada kamu. Fala tabahtu anha, janganlah kamu bergaduh apa sebagainya, apa kata terus menghukum orang ni begini dengan benda yang samar-samar tadi. Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu kita kena perlu tamassuk bil ilmi dan mengikut prosedur dia, bagaimana aku nak mendapat. Sebab dalam bab pengeluaran hukum, kita tengok sekarang ni bukan ustaz-ustaz je, bukan ulama-ulama saja, bahkan orang-orang biasa je nak keluar hukum ni cukup sedap, ikut mulut. Sedangkan hukum ni dia ada kaedah pengeluaran dia. Dia ada step dia satu persatu, barulah dia pergi kepada pengeluaran hukum. Iaitu yang pertama apa dia orang panggil? At-tasawwur. Mula-mula kalau nak mengeluarkan hukum, mula-mula sekali tasawwur, gambarkan permasalahan dulu. Kemudian yang kedua, tasdiq, imkan, tujukan kepada titik persoalan. Kemudiannya selepas tasdiq, takyif, perbahaskan, melihat pendapat para ulama, melihat Quran Sunnah, pendapat para ulama semua perbahaskan. Kemudiannya barulah tahkim, mengeluarkan hukum. Nampak? Kita tengok dalam surah khabar, kadang-kadang seseorang itu mengeluarkan hukum mengikut dan aja, ikut suka aja. Jadi benda ni dikhawatiri, cukup bahaya. Walaupun dia ada mereka mengatakan ini bukan fatwa dan sebagainya, tetapi bila mengeluarkan hukum menyebabkan orang ramai dengar benda tu, maka merosakkan diri. Ini benda kita kena faham, kena jelas. Contohnya saya terangkan, mungkin sebelum ni kita dah dengar-dengar tapi tak berapa jelas. Contohnya bagi orang perempuan itu, kita ada pernah mendengar sebelum ini yang mengatakan bahawa orang perempuan boleh berzina sekiranya terpaksa.
Ini tidak, ini bukan ada masalah kita nak ke arah menyokong ni ke menyokong tidak. Ini kebenaran yang saya pelajari. Yang mana tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, ketika mana berlaku benda itu di Malaysia yang mengatakan bahawa seorang perempuan boleh melacur kerana terpaksa, dan gambaran terpaksa itu terlalu ringan, maka ketika itu apabila kami di Majlis Fatwa di Darul Ifta Al-Azhar Mesir, maksud saya belajar di sana, maka Dr. Ali Jumaah membahaskan. Dia bertanya kepada setiap pelajar, wahai pelajar-pelajar semua daripada setiap negara, datangkan masalah-masalah yang berlaku dalam negara kamu. Maka yang Myanmar datangkan masalah dia, maka dia berbahas. Yang daripada Azerbaijan datangkan masalahnya, dia berbahas. Ada yang datangkan masalah dalam jihad kerana negara dia sentiasa berperang, maka macam mana masalah. Bila sampai kat saya, pelajar Malaysia yang ambil pengkhususan fatwa ni, tuan-tuan rahmati Allah, asalnya 80 orang masa tahun pertama. Tahun kedua kena buang, tuan-tuan rahmati Allah, hanya tinggal 13 orang saja. Sebab apa? Satu, sebab susah pelajaran dia. Tapi sebenarnya tak susah kalau dia pergi tumpuan. Dan satu lagi, dia beri duit. Kita belajar situ bukan kita bayar duit, kita dapat duit. Dia beasiswa, dia bantu, orang Arab bantu beasiswa. Jadi ada pelajar-pelajar yang pergi kalau main-main, maka dibuang dan blacklist. Dan bila baki 13 orang tahun kedua, peksa-peksa yang masuk tahun ketiga hanya 2 orang saja. Ini batch yang pertama apabila dibuat pengajian pengkhususan pengeluaran fatwa. Maka 2 orang tu, alhamdulillah, saya fakir sendiri, saya sendiri, dan juga sahabat saya Ustaz Abdul Muhaimin, dia buat PhD sekarang di UKM. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya. Jadi bila ditanya pelajar Malaysia ni tak apa, 2 orang. Jadi Ustaz Abdul Muhaimin pun dengan saya kata, alhamdulillah, tu masalah. Sebab kita kat sana belajar je, tak sempat tengok internet. Dekat Darul Ifta ni, assignment sampai input je. Saya ni pula komputer tak boleh nak laju. Kalau tulis tu. Jadi bila nak siap assignment, baik saya tulis. Jadi bila tulis tu, tulisan saya makin bagus. Lagi bagus lah training saya. Jadi akhirnya bila teringat, itu baru ni ada orang cerita pasal dekat Malaysia ada seorang yang kita anggap berilmu lah kat Malaysia ni, mengatakan bahawa boleh berzina sekiranya terpaksa. Gambarannya begini. Maka kita pun beritahu kepada doktor. Maka doktor kata, siapa yang jaga? Dia kata, saya kata doktor. Ada doktor. Dia kata, yang cakap macam tu doktor. Dia marah belum. Kemudian dia pun kata, tak, kita perbahas. Dia kata, tengok, mula-mula dia panggil. Kita tengok, okey. Ya Allah ya Fadil. Dia kata, bangun, kum ya Fadil. Keluarkan hukum mengikut kaedah yang kita pelajari. Baik, tasawur. Kaifa tasawur? Bagaimana kamu menggambarkan masalah? Baik, gambaran masalah wahai Syekh, yang mana di Malaysia ada golongan-golongan yang mendagangkan badan tubuh mereka, iaitu dengan berzina, dengan mendapatkan duit mudah. Baik, tasdih. Jadi aim kepada punca masalah, bukan punca persoalan itu. Maksudnya bukan punca, iaitu titik masalah. Jadi permasalahan ini berlaku, mereka berzina, mereka menjadi pelacur kerana terpaksa, kerana mereka mengatakan hidup mereka susah dan mereka pun melacur diri untuk mendapatkan duit. Baik, sudah nampak tasdik. Maka takyir, adakah terpaksa yang difahamkan yang kita sebutkan itu termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajawaz li an ummati al khata' wa nisyan wa ma mastukrihu alaihi. Nabi pernah bersabda satu hadis sahih, dimaafkan kepada umatku kalau sekiranya tersalah atau terlupa atau terpaksa. Adakah dia termasuk di dalam hadis ini? Maka diperbahaskan. Maka diperbahaskan takyif di dalam bab takyif. Ditengok pendapat, mula-mula membebaskan kalimah terpaksa. Apa maksud terpaksa? Jadi bila tengok terpaksa, dia adalah apa ni, dan syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya, antaranya syarat-syarat terpaksa ni apa? Tiada jalan lain untuk kita cari duit satu. Yang kedua, yang memaksa kita itu pula orang yang kita tak boleh kalahkan dengan kuasa kita dan kemampuan kita. Dia ada syarat-syarat itu. Ada beberapa syarat. Ini nak dapat kepada paksaan tu, faham?
Bila dah bahas, baik, kita sekarang ni tengok pula. Bila kita dah nampak setakat itu macam tidak betul apa yang dikatakan oleh doktor itu, tapi kita bahaskan lagi. Baik, kita tengok pendapat para ulama seluruhnya mazhab. Maka tengok mazhab-mazhab antaranya ditumpukan pada 4 mazhab. Maka mazhab Syafi'i kata tidak boleh, walau macam mana pun tidak termasuk dalam bab terpaksa seorang itu berzina, boleh berzina. Semua mazhab tak ada. Tiba-tiba bila buka mazhab Imam Malik, bila buka mazhab Imam Malik, ada pendapat dia, yang mana didatangkan ijtihad dia berdasarkan Al-Quran Sunnah. Maka dia mengatakan bahawa sesungguhnya di dalam darurat, iaitu benda-benda yang mesti dijaga dan wajib dijaga, antaranya adalah menjaga nyawa. Dan itu nyawa ni bukan boleh-boleh bunuh diri gitu dia. Nyawa ni wajib jaga. Itu pasal jangan cek pasal. Jangan pula nak jadi terwalik. Saya setakat ni dah belajar tentang ilmu yakin. Maka dia pergi kat tengah-tengah jalan, cuba langgar saya. Ini bangang tu. Bukan. Ini salah. Sebab nyawa perlu jaga. Nyawa dia banyak sini jaga. Nak uji cara lain sudahlah. Yang pergi menyusahkan diri ni pasal apa? Nampak? Membuatkan kita boleh mati kalau dilanggar. Nampak? Maka dalam bab persoalan menjaga nyawa. Baik. Maka Imam Malik mengatakan ada salah satu gambaran contoh permasalahan. Seorang perempuan, ni gambaran satu-satunya daripada mazhab Imam Malik, mengatakan bahawa seorang perempuan sekiranya berjalan di tengah padang pasir yang mana tiada orang, tiada penduduk, dia dalam keadaan yang lapar dan haus, sekiranya dia tidak makan maka dia akan mati. Sampai di tengah perjalanan dia ternampak seorang lelaki yang membawa makanan. Maka pertama sekali dia mesti minta pada lelaki itu makanan itu. Maka kalau lelaki itu minta duit, dia tidak ada, dan lelaki itu kalau dia tidak mensyorkan untuk berzina, maka janganlah persoalkan benda tu. Janganlah cakap zina okey. Jangan. Dia tak cakap pun. Maknanya lelaki itu bila ditanya, baik, akhirnya dia berkata kepada perempuan itu, kalau kau nak makanan ini, maka bersetubuh dengan aku. Maka pertama sekali perempuan itu kena minta dulu, minta kepada lelaki itu, wahai lelaki, ada tak cara lain? Sekiranya memang tiada cara lain dan lelaki itu hanya nak yang itu saja, maka ketika itulah, gambaran itu sajalah boleh bersetubuh kerana nak menyelamatkannya. Itu kat tengah padang pasir, oi. Orang tak ada. Yang tinggal jantan tu seorang saja. Dia pula nak benda tu. Kita kat Malaysia, tuan-tuan, kan ada pejabat zakat, tuan-tuan, ambil mangkuk tempurung kelapa tu duduk bersila, satu hari silap-silap dah RM20, tuan-tuan. Betul tidak, tuan-tuan? Dia kaji collection pengemis. Kadang lebih hebat daripada kita yang kerja sampai nak bengkok 4 pinggang ni. Ataupun minta pada jiran. Kan kita ada kerajaan, kan kita ada jabatan-jabatan agama, kita ada NGO. Kalau pergi ke restoran basuh pinggan pun boleh. Jadi kenapa mesti ada seorang mengatakan dengan mudah begitu? Tuan-tuan, bahaya. Sesat. Ini bab hukum. Ini sebab kita perbahaskan tentang at-tamasuk bil ilmi. Jadi tuan-tuan, puan-puan, bila bertanya hukum, pastikan betul-betul. Mudah-mudahan yang terlepas kata dan sebagainya bertobat pada Allah sebelum Allah panggil mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Ketiga, kalau kita nak jadi pendakwah di luar sana, nak menjadi seorang ibu yang baik, jadi seorang pendakwah kepada anak-anaknya, bapa, suami yang baik, kepada pendakwah kepada isteri dia dan jiran-jiran dan masyarakat luar. Maka yang terakhir sekali apa dia? Iaitu al-amal ala basirah. Al-amalu ala basirah. Dan mestilah yang ketiga beramal, tetapi amal yang macam mana? Ala basirah. Maksud ala basirah apa dia? Iaitu amal dengan panduan yang jelas. Amalan dengan panduan yang jelas. Aku berzikir subhanallah ta'ala ni, ini macam mana, boleh ke tidak? Jelas. Bahawa memang Nabi SAW ada menunjukkan benda ini. Okey, jelas. Kita belajar. Ataupun kita buat pula zikir lepas sembahyang. Amal-amal lepas sembahyang kita berzikir, baca puak-puak. Macam mana ni? Benda ni boleh ke? Tiba-tiba ada orang bunyi kata bid'ah pula.
Jadi kita pun kaji, tanya para ulama. Dah, sebab kita belajar bahawa maksud yang bid'ah iaitu langsung tiada contoh daripada Al-Quran dan Sunnah, dan tiada langsung contoh daripada kaedah-kaedah yang dibawa oleh para sahabat. Sedangkan berzikir ramai-ramai ini jelas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi pernah kata, sekiranya kita mengingati Allah dengan sedih, Allah akan mengingati kita dengan sedih. Dan sekiranya kita mengingati Allah dalam jamaah, maka Allah SWT juga akan mengingati kita dalam jamaah. Kemudiannya, habis yang kita kuatkan suara tu macam mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'inda Allahi hasan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengesyorkan at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Seseorang manusia yang baik, yang beriman, yang saleh, yang berilmu, bila melihat sesuatu itu baik, maka ianya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Kemudian yang keduanya, Allah mensyurkan dalam Quran supaya membantu di dalam kebaikan dan takwa. Maka kita menguatkan suara kita. Kerana apa? Kerana kita mungkin menghayati benda itu. Mungkin kawan sebelah tidak menghayati. Maka bila dia dengar penghayatan kita, dia pun tersentuh dengan penghayatan kita. Maka dia sendiri juga dapat merasakan kesedapan. Nampak? Macam qasidah yang kita baca, ramai saya yakin ada yang tersentuh dengan qasidah-qasidah itu. Itu belum faham maknanya lagi. Nampak? Ini penghayatan. Maka benda itu tidak ada masalah. Lebih-lebih di akhir zaman ini, yang orang hatinya penghayatannya terus out. Jadi al-amal ala basirah. Nampak dia? Jangan buat kadang semayang waladhdallin amin. Rabbi firli warhamni, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Aku tanya, awak lepas Fatihah baca dalam semayang, lepas awak baca dalam majlis Rabbi firli wali walidayya, awak beramal tu betul ke? Awak tak tahu ustaz saya, tok nenek saya bagi apa semua kan, saya buat. Tak, benda tu tak jelas. Jangan, kalau boleh tak payah amalkan benda. Sebab tak ada contoh, kita tak nampak. Lepas waladhdallin tu ada pula Rabbi firli wali walidayya. Ada. Bukan saya boleh mengajar-mengajar ni jumpa jadi. Tapi apa tu? Dia orang tanya. Bila tanya kita kata tawakuf. Nanti dulu. Tak payah beramal benda tu sebab kurang jelas. Memang tidak jelas. Tapi yang jelas-jelas, yang balik kepada Al-Quran Sunnah dan juga kaedah-kaedah ijma', qiyas dan sebagainya yang ada disebut dan diperbahaskan oleh para ulama, maka itu tidak ada masalah. Itu dia. 3 benda ya. Baik. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, maka dalam bab ni tuan-tuan, di dalam Al-Quran, dalam bab ilmu hati, Allah memang bersebut dalil menunjukkan bahawa benda itu wajib. Antaranya Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-Maidah ayat 22, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah kata apa? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah kata, dan ke atas Allah sahajalah, wa 'alallah, dan ke atas Allah sahajalah, dan kepada Allah sahajalah, fatawakkalu, maka bertawakallah kamu, maka berserahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu ni benar-benar beriman, maka bersandarlah, bersandar iaitu berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa urusan kita buat dekat muka bumi. Tengok macam mana dikatakan kaedah para ulama mengatakan ianya wajib, maka dia kata wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah. Fatawakkalu, mana kalimah tawakkalu tu dia fi'lul amr. Fi'lul amr. Kata kerja dalam bahasa Arab ni dia ada kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab ada 3. Macam kita kata kerja dalam bahasa Inggeris apa? Present tense, past tense, past when, continuous time, apa benda tu kan? Yang stand up tu kan? Jadi past tense itu. Kalau bahasa Arab ni apa dia? Dia ada fi'lul madhi, perbuatan yang telah lepas. Fi'lul mudhari', perbuatan yang sedang ataupun akan dilakukan. Wa fi'lul amr, iaitu perbuatan yang menunjukkan kata perintah. Dalam kaedah usul fiqh, apabila di dalam satu ayat ada kata perintah yang mana diperintahkan Allah untuk melakukan sedemikian, dan tidak ada di situ
iringan-iringan lain yang menyebabkan membawa maksud perintah itu kepada sunat, maka hukumnya adalah fardhu dan wajib. Maka sini kata apa? Wa 'alallahi fatawakkalu, dan ke atas hanya ke atas Allah lah kamu mestilah berserah, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman. Situ tak ada pun satu tanda yang lain yang menjadikan perintah wajib menjadi perintah sunnah. Maka hukumnya wajib. Kemudian Allah kata, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman pada Allah, maka oh Ustaz, saya rasa ada lah iringan Ustaz yang menjadikan benda itu tak wajib. Apa dia? Tu Allah kata sekiranya benar-benar beriman. Saya ni tak berapa benar sangat buat masa ni. Jadi yang benar je lah buat. Ini yang boleh sesat ni. Baca Quran, tengok terjemah ikut suka kau. Nampak tuan-tuan? Itu pasal kita Quran ni, walaupun dia kata, Ustaz, Quran apa ada terjemah Ustaz, saya sibuk kerja lah, tak payah belajar Ustaz, ada terjemah saya baca je lah. Saya kan orang Malaysia, Ustaz tahu tak SPM? Saya satu BM saya. Pergilah dengan BM kau tu. Kan? Walaupun satu tuan-tuan, ini bab lain. Kita belajar ni bahasa Arab, terjemahan Arab, bahasa Melayu. Itu pasal kaedah yang terbaik dalam belajar, iaitu bahasa Arab diterjemahkan dulu bahasa Arab, kemudian barulah diterjemah bahasa Melayu. Sebab bahasa Arab, kalau turun terjemah bahasa Melayu, kita pula tak belajar, tidak disyarahkan pula oleh Ustaz, maka kita boleh silap faham. Oh, banyak contoh, tuan-tuan rahmat Allah. Contohnya macam kita kata kul. Kita kata kullu bid'atin dalal. Kullu bid'atin dalal. Setiap bid'ah itu sesat. Itu bila dengar ada seorang ustaz, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ustaz ni kita kena ikut. Dia kata setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu di neraka. Ustaz, dia kata semua Ustaz. Benda yang bid'ah ni apa Ustaz? Benda yang kita ada-adakan baru zaman ni. Zaman Nabi mana ada buat. Jadi tak boleh lah Ustaz, itu bid'ah. Nah, dia ada bid'ah yang baik, ada bid'ah baik, bid'ah buruk apa Ustaz? Kan Nabi dah kata kulu, semua bid'ah itu sesat. Nak bagi-bagi dua ni pula pasal apa? Nanti. Yang kau cakap semua tu apa? Kulu tu lah. Oh, jadi semua tu bahasa apa? Bahasa Melayu. Jadi kulu tu bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi awak terjemah semua. Semua. Itu awak yang terjemah. Tapi kita kena tengok terjemahan Arab dulu. Kulu pula apa tu? Kulu terbagi pada dua. Mana Ustaz dapat pula benda-benda ni? Pada Quran lah. Kullu bid'atin tu, kullu tu terbagi pada dua pula. Kullu juz'i, kullu kulli. Sebab dalil dia apa? Dalil di dalam Quran ada banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala guna dengan kalimah kullu, tetapi bukan membawa maksud confirm semua. Contohnya apa dia? Macam Nabi Khidir alaihi salam, kan dia dengan Nabi Musa berjalan kan? Kan Nabi Musa asal sebab turun ayat yang dia kena jumpa Nabi Khidir ni kan bila ada orang tanya, dia tengah mengajar macam ni, tiba ada orang tanya, "Ya Musa, hal fi ahad a'lam minnak?" Ada orang tanya, "Wahai Musa, ada tak orang lebih pandai daripada kau kat muka bumi?" Tak ada. Sebab dia Nabi, bukan dia action. Dia nak beritahu, dia tak ada lah, dia Nabi. Dia lah yang paling tahu. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk pada Nabi Musa bahawa ada seorang kau kena belajar. Pergi. Jadi seorang lelaki yang soleh, Allah kata dalam Quran kan, dia pun cari. Allah kata apa? Kau apa petanda kat mana orang tu kau nak jumpa? Iaitu kau bawa satu bekas yang mana dalam tu ada ikan. Dalam tu ada ikan, sampai satu tempat kalau ikan tu meloncat keluar, maka kat situ lah kau akan jumpa orang soleh. Kan Nabi Musa pergi jalan dengan dia punya khadam, jalan. Khadam dia yang bawa ikan tu. Jalan tu dah jauh tu. Tengok ikan dah tak ada. Mana ikan tu? Alamak, aku rasa dah meloncat kat sana lah. Sesungguhnya tidaklah aku lupa kecuali aku dilupakan oleh syaitan. Khadam cakap, dia pun patah balik dan kemudian kebetulan jumpa di situ seorang lelaki yang saleh. Nabi Khidir dia pun kata, aku nak belajar daripada kau, ini perintah Allah padaku. Nabi Musa kata, maka Nabi Khidir kata apa? Fa innaka lam tastati' ma'iya sabra. Engkau tak sabar dengan aku, kau takkan boleh sabarnya dengan aku. Kata tu, engkau akan nampak aku, engkau akan dapati aku seorang pelajar yang cukup patuh, yang sabar dengan kau. Jalan. Berlaku sesuatu, Nabi Khidir alaihi salam buat benda, tiba-tiba Nabi Musa asyik nak menjawab dia. Dia tak betul ni. Tak betul. Sampailah kepada kapal-kapal cukup banyak. Nabi Musa pergi, dia ambil benda sesuatu yang tajam, dia
dirosakkan kapal. Dicocok kapal, dirosak. Nabi Musa kata, "Laqad ji'ta syai'an imra." Kau buat benda tak betul ni, berlawanan dengan syarak ni. Yang kau cocok-cocok kapal ni apa? Kan? Bukan kapal kau. Maksudnya macam itulah tafsiran dia. Ini bukan kapal kau, kenapa kau buat macam tu? Ini benda tak betul. Dia kata, kan aku dah kata, kau tak sabar dengan aku. Dia kata pada Nabi Musa AS. Kemudian dia kata, last sekali baru dia cerita yang saya sebut pasal kulu ni. Dia kata, yang kapal tu, sebab apa aku mengambil? Kerana dia kata, wa kullu safinatin ghasba, sebab semua kapal dicuri. Nampak? Dia kata apa? Aku buat kapal-kapal tu sebab dia kata semua kapal dicuri. Maksudnya bila kata semua kapal dicuri, semua kapal lah. Tapi sebenarnya maksud ayat tu, semua kapal yang baik dicuri. Maknanya kapal tak baik, dia tak curi. Itu pasal aku cocokkan beberapa semua kapal tu. Jadi bila raja datang, dia nak ambil, ni tak elok semua, ni tak payah ambil. Tapi Allah sebut dalam Quran, dan setiap kapal semuanya dicuri. Dia kata dalam tu, maknanya semua kapal lah. Tak, bukan semua kapal. Kapal baik je, apa ni, raja rampas. Yang tak baik, raja tak rampas. Jadi itu pasal dia cocok berapa kapal supaya raja tidak berkenan dan selamatlah kapal orang kampung. Nampak tu? Jadi daripada situ para ulama mengatakan, tengok ada ayat yang membawa maksud semua. Jadi keluarlah kullu juz'i, kullu kulli. Barulah kita tengok kepada bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu neraka. Bukan semua bid'ah, sebab terbahagi bid'ah pada dua. Mana Ustaz dapat bid'ah pada dua? Salah satu daripada perbahasan kullu tu, salah satu daripada hadis Sayyidina Umar. Kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab yang sahih sanadnya, yang mana Sayyidina Umar mengatakan bahawa apa? Sayyidina Umar buat sembahyang tarawih sebanyak 20 rakaat dan dibuat beramai-ramai ketika itu. Maka ketika itu Ubay bin Ka'ab menegur Sayyidina Umar, kenapa kau buat sembahyang tarawih sampai 20? Maka Sayyidina Umar kata, dia kata, Ubay bin Ka'ab kata, sebelum ni Nabi tak buat, kenapa kau buat? Maka Sayyidina Umar kata, alim tu, aku tahu Nabi tak pernah buat, walakinnahu hasan, tapi benda yang aku buat ni benda baik. Ni'matun bid'ah hazi, sungguh baiknya nikmat apa ni, sungguh nikmatnya bid'ah yang aku buat. Jadi daripada situ keluarnya bid'ah baik. Ustaz, itu sahabat Ustaz, ni Nabi, kita kena ikut Nabi. Sahabat, kan Nabi dah kata dalam hadis, qala Rasulullah SAW, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku seperti bintang. Kembali tadi itu, siapa yang kamu ikut pasti mendapat petunjuk. Sebab apa? Sahabat-sahabat Nabi tak lari daripada pahaman yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kalau nampak pada zahirnya macam lari, sebenarnya tak lari. Ianya datang kepada kaedah, balik kepada kaedah yang asal. Baik. Itu pasal kita kena terjemahkan dulu satu persatu. Jangan main-main ni macam syukur. Syukur. Kita bila belajar syukur, orang kata bila kita balik-balik, man la yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, tidak berterima kasih pada Allah. Ustaz, tengok ni, Nabi kata kalau tak terima kasih pada manusia, tidak berterima kasih pada Allah. Betul? Apa maksud syukur yang awak faham? Syukur ni maknanya kita berterima kasih, Ustaz. Itu terjemahan bahasa Melayu. Kena syarah dulu syukur tu apa. Orang panggil bebaskan kalimah. Syukur apa dia? Sarful abdi bima an'amahu Allah Ta'ala minan ni'ami fima khuliqa li ajli. Membelanjakan seseorang nikmat yang Allah beri pada dia, menggunakan seseorang itu nikmat yang Allah beri pada dia kepada sesuatu perkara yang dijadikan nikmat itu untuk perkara itu. Contohnya bila Allah jadikan mata untuk apa? Bukan untuk lihat maksiat. Mata adalah untuk melihat kebesaran Allah. Kalau kita cakap alhamdulillah aku ada mata, itu tak cukup lagi. Dia kena buat macam mana? Gunakan mata melihat kebesaran Allah. Kerana itulah Allah ciptakan mata. Tengok kebesaran Allah, tengok jalan, tengok ketika waktu yang mana menyuluh jalan kita dan sebagainya. Itu mata. Nampak? Kita nak berterima kasih pada orang. Kalau contohnya kita lah, contohnya saya pergi, ada orang bantu saya, ni belajar sungguh-sungguh ya, saya sponsor. Jangan risau Ustaz belajar sungguh-sungguh 10 tahun saya sponsor. Allah, terima kasih. Salah satunya kita sebut terima kasih pada dia. Lepas tu kita amalkan macam mana? Bila kita balik, kita sudah alim, kita sudah berilmu, macam mana cara kita nak terima kasih pada orang ni? Adakah bila orang ni kita jumpa, Assalamualaikum, Ustaz saya dekat restoran Kasberg ni, kejap, nanti kita jumpa lepas ni Ustaz ya. Jadi bila kita jumpa tu, adakah dengan terima kasih kita katakan dia, Ustaz tadi saya minum Kasberg tadi Ustaz, minta maaf Ustaz, saya jadi tak apa, cuma banyak bantu saya, terima kasih banyak.
Itu bukan terima kasih. Tanda syukur kita, iaitu kita dah ada ilmu, kita jalan ke amal ma'ruf nahi munkar. Bila dia dah keluar daripada restoran tu, dia kata, minta maaf Haji, saya terima kasih banyak, dan tanda terima kasih saya, Haji bantu saya ketika saya belajar. Benda yang Haji buat itu adalah perkara yang tidak baik, iaitu benda yang haram. Maka kalau terus dengan keadaan begitu, maaf akan masukkan kita ke dalam neraka, dan saya tak mahu. Carahkan pada dia. Kalau dia kata, Ustaz, saya dah bantu-bantu ni, balik-balik dah pandai, dah mula ajar saya lah ni. Nah, itulah tanda terima kasih saya. Itu betul. Kalau dia kata, apa lah Ustaz? Saya dah Ibn Arab pun saya tahu juga. Nabi kata, kalau tak terima kasih pada manusia, tak terima kasih pada Allah. Ustaz macam tak terima kasih je. Orang punya pahaman ni, pahaman orang silap. Itu pasal kita kena faham jelas. Baru kita jalan ke atas muka bumi jelas. Betul? Baik. Anak dari nampak itu dia antara dia. Kemudian Allah kata apa? Wa 'alallahi balaghalu in kuntum mu'minin. Kemudian Allah sebut apa lagi? Washkurullah. Allah kata apa? Kemudiannya ayat yang lain, surah Al-Baqarah contoh lagi 172. Allah kata apa? Washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Nampak ya, kita tengok Washkurullah, dan bersyukurlah kepada Allah, hanya kepada Allah. Washkurullah, washkuru lillah, washkuru lillah, dan berterima kasihlah, bersyukurlah hanya untuk Allah. In kuntum, sekiranya kamu, iyyahu, hanya kepadanya kamu menyembah. Iya, kan kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya apa? Hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Hanya padamu. Nampak? Maknanya tak ada orang lain lah. Tak ada makhluk lain lah. Tidak ada. Allah bukan makhluk. Maknanya tidak kepada yang lain. Hanya kepada Allah. Maka di sini pun perintah, nampak? Washkuru lillah, dan bersyukurlah. Ini perintah fi'lul amr. Fi'lul amr, perkara yang menunjukkan kata perintah. Kita tengok lagi. Bersyukurlah kepada Allah, hanya untuk Allah, in kuntum, sekiranya kamu benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kamu benar-benar hanya kepada Allah kamu sembah. Nampak? Jadi bila tengok ayat ni, tidak ada iringan yang membawa maksud dia sunat. Sebab ada perintah yang membawa maksud sunat. Ya? Tapi ini tak ada. Tidak ada qarina, pengiring yang mengatakan bahawa jadi hukumnya juga wajib bersyukur pada Allah. Bahkan ya Allah, tuan-tuan, Allah ni dah wajib. Lepas tu kalau syukur pula, dapat pula yang lain. Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pula, aku tambah. Allah pula seumpama dia Allah Subhanahu wa taala minta kita bersyukur, dan bila kita bersyukur pula bukannya susah, Allah tambah pula kan. Tuan-tuan rahmatullah, punya kasih Allah pada kita. Boleh je Allah kata bersyukur, tak bersyukur masuk neraka. Boleh. Kalau Allah nak belah gitu, tapi Allah bukan begitu. Allah bukan macam kita. Kita macam tu lah pun. Allah Subhanahu wa taala dah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi bila Allah cakap macam tu, Allah bagi pula, kalau kau bersyukur, aku tambah lagi. Nampak? Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Itu salah satu. Wajib juga bersyukur. Ni ilmu hati lah ni. Bab bersyukur ni, mulut tak jadi, hati. Ini kadang tak bersyukur kita. Kita dapat rezeki, tak bersyukur-syukur juga. Tak puas hati lagi. Tak puas hati lagi ni. Dapat sebulan 1,000, 2,000. Tak cukup lagi. Lagi. 3,000. Macam tak cukup. Kali tu Imam Syarawi dalam tafsir bab rezeki. Bersyukur ni. Kita ni kalau diberikan satu gunung emas, manusia punya PL Manusia punya PL kalau tak bersandar pada Allah. Bila bagi satu gunung emas, awak nak berapa banyak? Satu gunung sudah. Kita pun bagi satu gunung emas. Alhamdulillah, dia pun kata, gunung emas ni okey lah. Tapi cuba boleh bagi satu lagi tak? Dia dapat cantik ni kan. Bagi pula lagi. Tapi kalau dah bagi ni, yang paling parah pula dia buat ayat, dia guna pula ayat-ayat Allah ataupun hadiah-hadiah Nabi. Tapi Allah ni suka yang ganjil, boleh bagi satu lagi tak? Dia tak mati. Dah dapat 3, dia nak lagi. Orang kalau dah dapat duit, dia masuk cantik dia tak boleh nak berhenti. Saya ada jumpa orang macam tu. Saya ada jumpa seorang, dia mengadu kat saya, dia kata, Ustaz, saya ni dah tua Ustaz. Saya billionaire. Dia cakap dengan saya tu, mula-mula tu, Ustaz, saya minta maaf Ustaz, saya ni billionaire. Saya bukan billionaire, saya billionaire.
Maknanya sekurang-kurangnya dalam bank saya paling kurang 1,000 juta. Jadi Ustaz, projek saya kontraktor. Jadi saya banyak projek kerajaan, projek swasta, kerajaan. Jadi rezeki saya, cuma saya risau. Saya ada terfikir dengan kepala saya ingat saya nak berhenti. Saya secukup lagi nak pergi hadir. Saya nak berhenti dan saya nak tumpukan pada pengajian dan beribadah pada Allah. Bagus. Haji umur apa dah? Dia dekat 60-an. Haji baru terfikir pun dah 10 tahun lepas dah fikir. 10 tahun dia dah fikir dah. Tak berhenti-berhenti lagi. Betul. Duitnya berapa tuan? Duit kita dah banyak macam tu yang kelak kabur pasal apa? Nah, kadang saya fikir tak? Tapi kita faham tak, kita tak jadi sumpah dia. Ujian tu tak datang kepada kita. Mungkin kita pun tak mampu kalau macam tu lah. Tapi maknanya kita kesian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, dia kata nak. Lepas saya kata, okey bagus. Tapi dia kata, Ustaz, tapi saya pula nak berhenti macam tolak rezeki pula. Tolak rezeki ni tak baik kan Ustaz. Dah. Itu pasal kena belajar. Rezeki ni, dia nikmat. Dan nikmat itu kan Nabi pernah kata, nikmat itu juga satu bala, iaitu ujian. Dan nikmat di dalam rezeki ni ada halal, ada haram. Ada rezeki haram. Contohnya rezeki kita rompak bank kan? Semua tu ataupun pencuri masuk rumah kita ambil barang. Itu rezeki haram. Ataupun nampak dekat jalan-jalan, nampak ada bank duit orang, ramai lagi ada 20,000 dalam bank duit tu, keluar-keluar macam tu. Itu pun tengok, oh rezeki lah. Dah, itu rezeki haram tu orang punya. Jadi barang bab ni, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia payah. Bila kita akan dapat, dia PL manusia bila dia tidak kuat bersandar pada Allah, dia nak lagi. Sampai tiba-tiba datang sakaratul maut, baru dia tersedar ketika itu. Maka bila tersedar, sudah tidak ada peluang lagi. Jadi tuan-tuan, cukuplah kita ni. Kalau kita stay kat Malaysia ni, umur 55 pencen, cukup. Nah, 55 pencen. Bagi anak-anak pula bantu kita. Cukuplah kita apa yang ada. Sebab rezeki ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kumpul-kumpul banyak-banyak, tuan-tuan punya dah ditulis dah. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan kumpul kan? Contohnya tuan-tuan kahwin, Imam Syarawi Bahar bab rezeki ni. Contohnya tuan-tuan masuk seorang-seorang dulu. Tuan-tuan rezeki sikit lah, tak dapat banyak. Kemudian dia tuan-tuan rahmati Allah, kahwin. Rupanya, kenapa disyariatkan kahwin? Sebab setiap manusia dah ditulis di dalam perut, masa dalam perut mak dia, iaitu Allah dah tulis, orang panggil rezeki dia banyak mana. Jadi kita bila dalam perut, rezeki kita dalam perut bila ditulis, berapa? Banyak sangat keluar masuk. Cepat. Banyak rezeki apa ni dalam perut, dalam yang mana? Dia terganggu. Keluar masuk pergi macam tu, Apa benda Ustaz dia kata? Rezeki. Nampak? Sebab bila kita ceramah ni rahmat Allah turun. Bila rahmat Allah turun ni, kalau ada spoil dia naik. Nampak? Dia rahmat tu dia jadi betul-betul tu bagus saja. Itu pasal saya cukup pandang tu. Kalau yang faham tu faham. Yang tak faham tu jadi bagus kan. Ya Allah, berilah tunjuk perjalanan Allah SWT. InsyaAllah. Tapi tak apa, kita dalam proses ni. Baik. Maka rezeki ni disyariatkan kahwin sebab apa? Allah nak perluaskan rezeki kita. Dan digalakkan kita anak banyak kerana Allah nak perluaskan rezeki kita. Tapi orang sekarang ni faham silap sebab tidak bersandar pada Allah. Bila anak banyak serabut. Nampak? Bila kahwin, Ustaz, ayah ni kan kahwin dah miskin, kan kahwin lagi miskin tu macam mana? Kita tak yakin pada Allah. Rezeki ni yang main-main. Contoh saya masih bujang dulu. Susah, duit tak ada. Masa saya belajar kat Yaman, free. Kat Yaman tu, saya free zaman saya. Sekarang ni kena bayar $20 sebulan. Tak tahulah berapa. $20 sebulan. $20 sikit je. Apa? $20. Adalah RM60, RM70 sebulan. Tapi sebab kat Yaman tu ada sponsor daripada Dubai, daripada apa semua rezeki dia lah. Rezeki Syekh. Jadi belajar pergi kat Mesir. Di Mesir tuan-tuan dan rahmati Allah. Alhamdulillah jauh daripada dia. Bila pergi kat Mesir tuan-tuan rahmati Allah, duit tak ada. Saya duduk dengan budak-budak Kelantan, pelajar-pelajar Kelantan, pelajar-pelajar pondok moden Kelantan. Pondok moden Bacok. Duduk dengan Kelantan. Dia orang pun susah. Makan kerak nasi tu. Masak tu, yang kerak tu pun berdalu.
nak jimat. Saya tak makan. Saya tak biasa makan keruk. Jadi bila saya makan tu, saya kuih-kuih keruk. Ada seorang tu, Dek, cuba merayak aku 10 alasan. Apa pun tak makan keruk. Dia kata aku, Ana tak biasa makan keruk. Oh ni payah ni. Ni payah hidup senang. Ui, bisa tuan-tuan. Bisa tapi mendidik. Bisa tapi mendidik. Dia kata ini. Dia kata payah ni, kalau orang senang ni payah. Orang dah duduk biasa senang keruk tak makan. Tapi silatlah juga dia suruh dakwah. Jangan paksa makan keruk, dah tak boleh makan. Ada. Tapi memang susah. Makan nasi kadang dengan budu. Dia ada budu. Saya terus makan budu masa tu lah. Makan budu. Lah masa tu. Kata apa sebagainya. Saya kat Yaman pula tak nampak perempuan. Perempuan dekat Yaman ni tak ada langsung. Muka tak nampak. Muka pun tutup, mata pun tutup. Tutup habis. Tapi maksudnya belajar tu rasa macam tawali tu. Macam nafsu tu rasa macam dah tak ada. Belajar pergi perempuan tu. Balik menjadi macam terperanjat. Bila pergi Mesir tu keadaan perempuan tu. Kalau musim panas tu terdedah sana, terdedah sana. Apa Quran 2 juzuk keluar rumah hilang 3 juzuk. Dia payah nak cover. Jadi akhirnya semayang istikharah. Ya Allah, aku nak jaga hafalanku ya Allah. Dia jadi lain macam. Tak bolehlah salahkan tempat tu, mungkin kita yang tak sampai pada iman yang kuat masa tu. Jadi ketika tu pergi kita belajar masa tu ambil pergi. Rezeki kurang lah. Lepas tu beritahu mak. Hello mak, nak nikah. Mak, dia rasa nak kahwin. Mak tu kata, kau pun tak cukup, kata lah. Biasalah mak kan, dia nak baik pula. Kata. Tapi dia nak berbincang lah. Yang ibu yang bagus, jangan terus menghukum anak tu dah besar. Jangan terus, kau ni kerja pun tak ada, apa pun tak ada. Tanya dulu, kahwin, kenapa tu nak kahwin tu, yang kelang kaput ni, kenapa, cuba cerita sikit. Bincang. Awak tak tu rasa dia orang mati sikit, barulah rasa ni, dah. Masya Allah saya ada perancangan. Alah perancangan kau budak bodoh lagi, jangan. Jangan cakap kat anak gitu. Anak pun dia akan jadi kurang keyakinan ni. Tanya berbincang. Dia orang mengaji kan. Jadi saya kata, mak, saya rasa saya kena kahwin. Sebab yang saya buat keputusan kahwin masa tu. Sebab selepas semayang istikharah tu tuan-tuan. Ini pengalaman semayang istikharah tu. Saya tak mimpi tak apa. Tapi asal jumpa orang suruh kahwin. Yang last kali saya buat keputusan tu, sebab benda tu luar biasa. Saya naik teksi daripada Iskandaria pergi ke Kahira. Naik kereta daripada Iskandaria pergi ke Kahira. Kereta orang Arab lah, driver teksi tu. Saya pun tak kenal, dia orang Arab. Tak mana datang driver kan? Dia kata, Kahira. Dia kata nak pergi Kahira. Itu naik. Naik tu. Dah sampai dia turun-turun orang, sampai dekat tempat saya tu, pelajar Malaysia kan hujung sekali Hayul Ashir dekat situ. Jadi saya dengan dia je nanti. Tak bercakap apa pun. Saya tak bercerita pun dengan dia, saya dah letih. Dan dekat sampai pun tu dia Fin. Dia kata mana? Rumah mana? Dia kata Udam Syed. Depan situ. Sampai ke sana, saya pun dah saya pun bagi duit kat dia. Saya salah mana? Saya nak keluar. Dia pegang saya punya bahu. Saya pun tengok, dah. Alaika tatazawwaj, kau kena kahwin. Assalamualaikum. Aduh, lain macam rasa. Apa asal nak pulang? Tiba suruh kahwin. Itu yang saya pun terus telefon mak saya. Dia kata, mak, rasanya kena kahwin. Ini baru jumpa peliknya ni kan tunggu Tiana belakang. Jadi bila tahu mak kata, mak pula bagus. Mak cakap apa? Ginilah, kau nak kahwin, mak ni tak ada duit. Dia tu terang, mak tak ada duit. Bapak saya dah menikah umur saya 12 tahun. Mak tak ada duit, kau ada duit? Ada mak. Berapa? Ada dalam bank tu dalam 6,000 lebih ke 8,000. Sebab saya ada simpan-simpan nabung. Tu suruh anak-anak nabung. Tuan-tuan ajar, saya menabung dia kecil, nak saya ajar. Banyak pula. Jadi 6,000 dekat 8,000 dah saya ada. 8,000. Jadi tu lepas tu, kata, tu lepas tu. Kau dah ada calon? Belum mak. Yang kau cerita-cerita kau calon pun tak ada lagi. Itu yang saya lucu tu saya apa? Saya mengajar, saya pula disuruh mengajar pelajar-pelajar Iskandaria. Tak mesti pelajar-pelajar perempuan ada dalam 6,000, 3,000 pelajar perempuan. Penuh dewan. Jadi ada seorang perempuan tu duduk depan saya.
Saya mengajar di depan saya. Asal dia di depan, saya lah yang mengajar. Jadi dia ni khidmat. Dia selalu susun kasut saya. Dia susun. Bila saya keluar, kasut saya dia susun. Bila saya keluar, tengok kasut saya mau susun. Siapa dia yang khidmat ni? Dan ikhlas sebab dia tak tunjuk muka dia. Dia tak tunjuk. Ustaz ni kasut ustaz ke? Gatal. Ada gambar kan? Ada yang tak kepala ustaz ya? Itu semua tu. Aku tak mau tu. Ini yang susun kasut ni tak tahu siapa. Tak pernah tahu. Ala kali saya jatuh cinta pada penyusun kasut. Ala kali saya cari siapa yang susun kasut aku. Ala kali aku. Kahwin, rupanya orang Selangor dia. Dan rupanya banyak cerita lah. Tak payah cerita sampai detail lah ya. Jadi maknanya maka minta mak apa sebagainya dan Allah pemudah. Memang betul kena perlu kahwin. Maka tuan-tuan rahmati Allah, akhirnya Allah pemudah dan saya pun kahwin. Bila kahwin ni, banyaklah keluarga dah. Oh ni Allah, kau bapak pun dah tak ada dia. Mak kau sorang-sorang aja. Kau duit tak ada. Kata, kau kat Bersih tu kau nak belajar apa? Kau nak belajar apa? Tak apa makcik, malam saya dah ada perancangan. Saya buat macam ni lah. Saya mak hantar selalu sekian-sekian. Isteri saya, biarlah mak bapak dia hantar sekian-sekian. Macam biasa. Lepas tu isteri memang bapak dia tak hantar sebab dia dapat zakat dengan pinjaman. Jadi dia maintain lah. Saya maintain lah. Lepas tu saya ada perancangan dalam kepala saya. Macam mana buat ni? Aku kata aku kau tak habis belajar nanti. Nanti kau nusahkan mak kau. Kata, malam tak apalah malam. Kita yakin pada Allah lah. Mak pun dah setuju. Mak dah. Sekali saya kahwin. Saya kahwin, rupanya saya ni kantong kecil. Rezeki saya kecil pun. Bini saya punya kantong rupanya yang mungkin Allah dah tulis dalam perut. Cuma Allah tunjuk rezeki itu melalui saya. Bila saya kahwin saja, saya dapat beli komputer. Lepas tu saya boleh pergi Mekah, tuan-tuan, buat haji. Saya dengan bini saya pergi haji, pergi Mekah. Lepas tu Allah buka lagi rezeki. Saya dapat pula pergi. Dulu dengan isteri saya kata, bang kita jual tempe nak tak? Dia jauh. Lepas tu kita buat bergedil nak tak? Saya tanya buat gedil. Tak, Ustaz Fadil bergedil orang bagi saya. Bergedil. Lepas tu jual nasi lemak. Buat. Jual. Letak kat tangga-tangga rumah negeri. Nampak duit dia tak tabung. Letak nasi lemak, tak tabung. Kadang-kadang pergi nasi lemak habis, tabung-tabung pun dah tak ada. Aduh, tak siapa lah yang dah betul lah. Kan? Jadi, tapi tak jaranglah dah punya sangat. Maknanya Alhamdulillah ada rezeki, duit. Lepas tu saya pula, Alhamdulillah Allah keluar rezeki. Dia kahwin tu, Allah keluar rezeki. Saya bawa rumah saya penuh dengan bunyi beras. Orang tabaruk beras, Arab-Arab bagi zakat. Daripada beras pula dia bagi beras pulut pula. Dia macam kat Malaysia ni macam beras pulut. Jadi daripada beras tu buat macam nasi impit. Lepas tu pula tiba-tiba dapat anak. Bunyi pula. Saya dengan Mak Lang dengan Mak Cik rapat. Jadi kadang bila telefon, ni macam mana hidup kau? Kata, okey Mak Lang, okey Mak Lang, apa semua kan. Kata, dengar kata bini kau ngandung dia. Kata, ngandung lama kau nak bagi makan apa ke budak tu? Susah juga orang kampung. Maksudnya dia tidak menjur kan. Jadi kita kata, dia lah tu. Anak saya keluar yang pertama, Mak Afiq keluar tu anak. Tiba-tiba Petronas buka cawangan di Mesir buat cari galian gas. Dan dia nak cari guru bahasa Arab. Jadi dia cari-cari buat macam-macam. Tiba-tiba ramai pula yang mengecurkan sebab saya mengajar dekat Mesir. Selepas saya balik Yaman tu saya mengajar kitab-kitab Yaman dekat pelajar-pelajar Mesir. Jadi dia orang syorkan saya. Jadi pergi saya dengan ada seorang sahabat saya, Said Abdul Qadir. Pergi mengajar. Dah dapat allowance tiap bulan sambil bekerja, sambil belajar. Alhamdulillah, BE habis, isteri pun ambil BE, sampai master, ambil pusat fatwa. Yang dulu dapat zakat, duit berlambat-lambat tu sampai sekarang tak habis-habis. Jadi tuan-tuan, bab-bab ni bukannya menghalang kita nak mengaji. Yang penting niat kita dan nak kena faham rezeki kita. Bukan suruh kahwin, jangan lepas. Tapi kalau sekiranya boleh sabar. Macam Ustaz itu dah serabut. Kan? Sebab Ustaz nak jaga hafalan ketika tu. Jadi ketika tu macam itulah cerita. Ada tuan-tuan sendiri pun memang ada pengalaman tuan-tuan sendiri lebih banyak daripada saya. Yang mana semua tu kita sebut sebagai kongsi dan tiadalah riak di situ. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita daripada perkara tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wasbir. Kemudian Allah kata lagi dalam ayat yang seterusnya Allah kata ayat surah An-Nahl ayat 127. Allah kata apa? Wasbir wa ma sabruka illa billah.
Allah kata apa? Wasbir, dan bersabarlah. Perintah juga tu, kata perintah, wajib bersabar. Wasbir, maknanya wajib bersabar. Bila sekali-sekala tidak terlaku, tidak bersabar, istighfarlah. Allah buatkanlah dosa. Jangan kata Allah, Ustaz, kalau macam tu banyak benda haram kita buat. Standard lah tu, kan? Bersabar. Bila tu istighfar. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah. Ini satu ilmu hati yang wajib. Wa ma sabruka, tapi kena beringat. Wa ma sabruka, ini yang saya kata cantik ayat ni. Wa ma sabruka, dan sesungguhnya tiadalah kesabaran kamu itu illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita kat muka bumi ni bab sabar pun. Jangan kita bila dah jadi seorang penyabar rasa bangga pula. Saya ni Ustaz, saya tak tahu Ustaz. Orang maki-maki saya relax. Saya dikira golongan sabirin. Wa ma sabruka illa billah. Kesabaran yang kau dapat tu pun bukan daripada kau, Allah yang bantu kau. Kalau Allah tak bantu, tak boleh sabar. Sabar. Wa ma sabruka illa. Jadi bila kita tengok ayat-ayat Allah sebenarnya daripada 1 sampai habis, semuanya tu bila bersandar pada Allah, bila dikaitkan pada Allah, bila dikaitkan pada Allah. Ini yang penting. Kerana itu kita disyorkan dalam Islam. Kadang kita kata doa naik kenderaan, doa makan nasi, doa minum air, doa cebok pun ada. Nampak? Bila kita nak cebok buat bersihkan haji kita pun ada doa. Kita pergi mana-mana Ustaz, banyak doa Ustaz. Kenapa Islam suruh kita banyak sangat baca doa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh Nabi SAW menyebutkan wahyu-wahyu sedemikian. Sebab Allah nak minta bila kita sebut benda tu, Allah sentiasa campur tangan dalam hal kita. Bila kita naik kereta, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin illa billahi al-ghalib. Allah campur tangan dalam kenderaan kita. Maknanya bila kita bawa kenderaan, Allah mudah-mudahan menjaga keselamatan kita. Kalau kita mati pun, mati kita dalam keadaan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi setiap keadaan kita di muka bumi ini, aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak makan nasi, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nampak? Habis makan nasi, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Nampak? Tak tidur malam, bismillahumma ahya wa amut. Lepas tu bangun pula, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nusyur. Nampak? Amalkan benda tu. Sebab benda tu maknanya Allah sentiasa, kita sentiasa pergerakan kita Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Nampak? Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wa qawluhu wa tabattal ilaihi tabtila. Wa tabattal ilaihi tabtila, iaitu ayat 8 surah Al-Muzammil. Wa tabattal, Allah kata apa? Wa tabattal ilaihi tabtila, dan putuskanlah hanya kepada Allah putusan yang benar. Kalau terjemah betul lah. Tapi maksud dia ikhlaskan kepada Allah, ikhlas yang sebenar. Maknanya kalau kita apa-apa kita buat untuk Allah. Wa tabattal. Ini bahasa Arab sudah. Kadang-kadang satu kalimah tu makna seerti dia banyak. Nampak? Lama-lama tu yang bila sampai syair-syair kita, itu yang kita boleh reka-reka tu. Contohnya kita dalam syair Arab ni, ujung-ujung dia kan dia sama ya. Alhamdulillahilladzi ja'alana min alhamdulillah bila ada apa? Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana masdar lil-insan wa marja'i lil-akwan wa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala li'annahu qad ja'alana min ummati sayyidil anam Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil insi wal jan. Jadi ujungnya nampak? Bila kita dah penguasaan kita, bila tengok Al-Quran, dia akan mari benda tu. Bila kita cerita pasal Ashura pula, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Ashura. Nampak? Maknanya di hujung dia tu kita samakan berdisbah dengan ceramah kita. Contohnya alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Walhamdulillahilladzi qad ja'alana min ummati min ibadil basir, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat basir. Nampak? Hujung dia disamakan. Kelebihan. Wa tabattal ilaihi tabtila, maksudnya akhlasa ilaihi ikhlasa. Macam humkun wa ghabawa. Humkun maknanya bodoh, ghabawa pun bodoh juga. Nampak? Humkun bodoh, ghabawa pun bodoh. Nampak? Tapi bila duduk sekali dia kena berbeza mana. Humkun ghabawa itu pasal dalam bahasa Arab ni, kalau kata kalimah seperti duduk sekali dia berbeza mana. Kalau duduk asing-asing dia sama mana. Tu ada kaedah juga. Kenapa tu? Idza iftaraqal lafzu iftaraqal ma'na wa idza iftaraqal lafzu ijtama'al ma'na.
Nama. Itu dalam bab qawaid fiqh, usul fiqh. Antum ni, tuan-tuan, kalau yang belajar pengajian panjang lagi, antum tak mengaji qawaid fiqh lagi, usul fiqh. Ustaz nak ajar tak sampai lagi, belum sampai lagi. Belum lagi belajar faraid, belum lagi belajar ilmu falak. Ilmu falak ni apa? Baca bintang. Bukan tilik. Kan ingat tilik nasib ke lah? Bukan, ilmu falak. Nak tahu macam mana masuk maghrib, macam mana masuk isyak, takwim tu. Itu kena refresh balik tu, Ustaz pun dah lupa banyak. Sebab dah lama tak ajar. Jadi faraid kira-kira. So kalau ada meninggal apa sebagainya tahu berapa bahagian-bahagian. Banyak lagi nak kena kaji. Baik. Wa nahu dzalika min al-ayat kama nassa 'ala al-amri bis-salati was-salam. Begitulah juga ayat-ayat yang lain. Sama lah macam mana dinaskan wajib bersembahyang, wajib puasa. Begitu juga lah wajib bersyukur, wajib bersabar, wajib ikhlas, wajib kita ini tawakal. Itu salah satu. Itu antaranya banyak lagi. Bab ilmu hati dalam bab yang wajib apa dia. Maka kita akan pelajari benda itu insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya rasa cukup setakat itu saja pagi ini. Kita tak biasa buka soalan. Ada soalan? Kebetulan malam itu saya tak ada ceramah. Ada soalan nak tanya? Tuan-tuan yang datang, pelajar-pelajar, puan-puan ada? Ada confuse nak tanya? Ada permasalahan-permasalahan fiqh ke? Bagi orang perempuan ke? Ada? Ada satu kitab untuk orang perempuan, tajuk dia Al-Ihad. Kitab tu bab khusus, bab haid, nifas, wiladah. Detail. Bab masuk masjid macam mana, yang boleh tak baca Quran ni macam mana. Detail kitab tu daripada A sampai Z. Tapi yang banyak belajar kitab tu orang lelaki. Tu aku confuse. Yang possible saya nak tahu siapa. Orang perempuan jarang mengaji. Mungkin dia segan ke apa. Tapi baguslah orang lelaki mengaji, beritahu. Tapi setengah ulama besar mengatakan, antara ulama mazhab, dia kata dalam kitab dia tak datangkan kitab-kitab masalah yang dalam di kitab dia bila mengajar orang lelaki. Sebab dia kata haid ni bab perempuan yang kau sibuk nak belajar siapa. Jadi ada soalan? Masih ni tak ada okay. Jadi kalau tak ada tuan-tuan rahmati Allah, cukuplah kita setakat ini. InsyaAllah kita bertemu lagi minggu hadapan. Minggu hadapan macam biasa lah, Sabtu lepasa, Ahad lepasa. Cuma saya nak maklumkan, Sabtu pagi tu seorang syekh daripada Indonesia, iaitu Syekh Nuruddin Al-Bajari Al-Makki. Dia pagi tu berada di Masjid Negeri Shah Alam setiap bulan. Minggu yang pertama setiap Sabtu. Jadi saya bercadang anak-anak murid saya, setiap minggu pertama Sabtu belajar dengan Syekh Nuruddin. Yang mana dia mengajar kitab-kitab dia. Syekh Nuruddin ni cukup hebat. Orang alim, dia mengaji di Mekah cukup lama, dan sanad-sanad kitab semua sampai kepada penulis kitab dan kepada Rasulullah SAW. Sehingga saya sini Al-Faqih mengambil sanad pun ada banyak daripada Syekh Nuruddin Al-Bajari, yang mana sambung kepada Yasin Al-Fadani dan seterusnya sampai kepada penulis kitab dan sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi insya-Allah kita akan pergi pagi itulah ya. Jadi saya rasa cukup sampai itu saja. Yakin boleh? Ini consider dia baru belajar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah
من المنع عمري مخلصنا على وجهنا ورحمنا ولكم الحسنى وخير بالعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم. اللهم إنك منا وعافية ونسجد ونفشنا ونصر بحمد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih tuan-tuan, rahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ini mendapat keberkatan dan mudah-mudahan dapat diikut dan diamalkan insya-Allah. Allah